biarkan aku sendiri menderita siksa, racun diriku saleha. Kau biarkan aku sendiri melewati sepi dalam diriku saleha. Kau biarkan aku sendiri meratapi nasib dalam gelita saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, kita bertemu dalam Cerita dan Kopi untuk episod kali ini. Kepada semua penonton di luar, seperti biasa dalam Cerita dan Kopi, kita akan mendengar cerita gali sampai dalam, manakala kopi untuk bagi tenang. Okey, seperti biasa para penonton sekalian, yang mana dalam Cerita dan Kopi kita akan membawakan cerita-cerita yang menarik yang akan dapat memberi inspirasi kepada semua penonton di luar sana. Dan diharap untuk episod kali ini akan dapat memberi motivasi dan semangat untuk menaikkan lagi taraf kehidupan ataupun sebagainya. Paling tidak apa yang anda perlukan akan ada dalam Cerita dan Kopi untuk kali ini. Dan seperti VT yang telah ditunjukkan tadi, ada tetamu istimewa yang kita akan bawakan setiap kali dalam segmen Cerita dan Kopi. Dan untuk kali ini sangat menarik. Sangat menarik kenapa? Kerana tetamu kita pada kali ini adalah bukan calang-calang individu dan pernah memenangi satu pertandingan. Jadi pertandingan apa? Tadi dah tengok kan? Nanti kita komen pasal cerita pertandingan itu. Jadi siapa lagi kalau bukan Mawi bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Mawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke Cerita dan Kopi pada hari ini. Saya yang kena terima kasih. Sebab apa tu? Sebab dijemput. Okey, tapi kerana terima kasih juga sebab sudi terima kunjungan kami. Okey, baik. Jadi sebenarnya kan kalau kita tengok dari BT tadi kan, saya masih ingat lagi sebenarnya tahun 2005, satu pengalaman yang besar, bukan setakat bagi Mawi sendiri sahaja, tapi kepada penonton. Ini pengalaman saya sendiri sahaja tau. Saya sendiri juga tau. Saya nak share jugalah sikit lah sebelum kata orang tu saya nak kata orang nak tanyakan beberapa soalan. 2005 saya berada di satu lokasi di Kuala Terengganu sedang menjalani kursus tau. Tapi masa malam tu sibuk, semua orang nak minta pelepasan. Saya pun tahulah maksudnya pelepasan tu daripada sudut macam mana kan. Rupanya malam tu nak minta pelepasan daripada program kursus tersebut hanya kerana nak tonton Akademi Fantasia. Masa tu Mawi tengah perform, kita terpaksa beramai-ramai terpusu-pusu masuk ke restoran kerana kat restoran tu saja yang ada TV masa tu. Jadi kita tonton tu dengan menari dan sebagainya kan. Dan malam itu diumumkan sebagai juara. Tahniah lah sangat kan. Maksudnya itu satu kemenangan yang besar saya rasa permulaan bagi diri Mawi kan. Jadi kita tak nak tanya tu dulu. Kita nak tanya sebenarnya sebelum jadi juara kan. Jadi sebelum jadi juara tu sebenarnya siapa Mawi sebenarnya? Balik jauh ni belakang. Di belakang ni sikit kita flashback lama punya dulu kan. Saya ni asal Felda Tep Andak Kulai. Okey. Saya macam budak kampung biasa juga, yang lain sama je. Macam mana dia orang hidup kat Felda tu, macam itulah saya hidup kat Felda. Sama sama. Cuma kecenderungan saya ni, saya mungkin ikut keluarga punya bakat lah, daripada atuk saya tau. Ni kalau cerita bapak saya cakap, atuk saya ni dia suara dia sedap. Okey. Suara dia sedap. Kalau atuk saya mengaji, ramai orang perempuan mengendap. Ni nenek saya cerita. Ni nenek saya cerita. Kalau dia mengaji kan, dia mengaji berteranum lah, berlagu kan. Nanti kan ada anak-anak dara kampung tu datang mengendam kat bawah rumah ada.
sebab nak tengok atuk saya mengaji. Okey. Jadi benda tu dia jadi turun temurun kepada anak dia dan kepada adik-beradik saya. Saya ada adik-beradik 6 orang. Okey. So dalam 6 orang, 4 orang adik-beradik saya yang dianugerahkan dengan seni suara. Kakak saya sulung, abang saya nombor 2, kakak saya nombor 4 dan saya lah. Okey. Yang lebih kecenderungan kepada seni suara. Jadi kat sekolah dulu anak-anak Pak Ani ni selalu mewakili sekolah untuk pertandingan tilawah Quran. Kalau kat Johor tu ada berzanji, kita berzanji dan nyanyi lagu-lagu nasyid. Dia macam itu. Itu sedikit background saya sebelum saya masuk AF tu lah. Jadi selepas tu memandangkan Mawi sendiri cakap lah, ada suara yang mungkin daripada keturunan daripada Tok, yang suara yang sedap kan, yang kata orang tu keberanian, berani untuk pergi bertanding. Jadi ini sebenarnya tak semua orang boleh buat macam itu tau. Maksudnya bila berani ni maksudnya dah tahu dah pertandingan nyanyian ni akan ditonton oleh orang ramai, masuk TV. Maksudnya kalau tak ada keberanian, saya rasa bukan satu matlamat utama. Jadi macam mana? Saya rasa keberanian tadi yang disebut tu, dia datang daripada saya sebab saya daripada kecil kot. Dah dibiasakan naik atas pentas untuk berhadapan. Dulu kan berhadapan dengan orang ramai. Tapi kecil dulu bukanlah terangan menyanyi. Kan? Macam saya cakap tadi lah, tilawah Quran dan sebagainya kan. Jadi kalau menyanyi pun dulu lagu nasyid. Kan. Jadi saya rasa pembesaran saya tu membuatkan saya agak berani di atas pentas. Mungkin lah saya pun sebenarnya saya terus-terang cakap, tanyalah pada saya punya PA manager ke kan, saya kan yang bawa, yang jaga saya kan. Sampai sekarang saya ada lagi penyakit gemuruh kalau nak naik pentas. Kalau naik pentas mesti kena sediakan toilet dulu. Saya ada maksudnya sampai sekarang. Sampai sekarang walaupun dah banyak kali naik pentas, mungkin pentas yang besar-besar pun, tapi tetap benda tu akan ada. Benda tu akan ada. Cuma saya pendek je lah cerita macam mana saya boleh pergi ke AF tu. Bukan sebab saya nak pergi audition tu, bukan sebab saya nak jadi penyanyi, tak. Ni sebab ada seorang kawan saya yang nak sangat jadi penyanyi. Dia yang ajak saya untuk ajak teman dia untuk pergi audition tu. Waktu tu Akademi Fantasia ni belum sampai lagi di kampung saya. Di Felda Tap Andak tu di daerah Kulai ni belum sampai lagi. Maksudnya program tu saya tak tahu. Tapi bila kawan saya ni mengajak saya untuk pergi, jomlah besok ada audition AF. Dan saya tanya dia balik, AF tu apa? Saya tak tahu. Kau AF pun tak tahu, Akademi Fantasia lah. Kau tahu tak dulu? Dia beritahu saya lah, champion dia yang first Vince, yang kedua Zahid. Ni yang ketiga babe, dia cakap, jom kita pergi. Saya cakap, engkau pergi lah. Saya tahu suara dia sedap, dia memang boleh nyanyi. Sebab dulu saya jaga kedai karaoke. Karaoke, kedai makan kat Johor dulu kan. Satu lagu RM2.50 orang kena bayar kat saya. Sebab nak untuk nyanyi satu lagu. Satu lagu. Untuk menyanyi lah kan. RM2 pergi kat toke saya 50%. Satu lagu 50% untuk saya gaji lah. Masa tu lah Masa tu nak dapatkan RM20 kena ada 40 lagu. Orang menyanyi baru saya boleh dapat RM20 gaji saya masa tu. Jadi kawan saya ni yang boleh katakan hari-hari dia akan datang menyanyi kat tempat saya. Dia mengajak saya pergi. Saya tak nak. Dia cakap tak apa, kau teman je aku. Teman. Besok dia ambil saya kat rumah, saya teman lah dia pergi audition. Dah sampai tempat audition tu, masa register tu, dia tunjuk kat saya, kau tengok dalam ada 4 lagu ni, lagu untuk audition. Lagu ni mahu tadi kau nyanyi. Tajuk dia Pantun Budi. Lagu arwah Sam Salim. Sam Salim betul lah. Nyanyi. Ya, mahu tadi aku nyanyi lagu ni. Kau register sekali. Kau audition sekali dengan aku. Saya cakap okey lah, boleh cubalah. Masa tu saya tanya budak kat kaunter tu kan, kat dalam ada TV karaoke tak? Saya cakap sebab tak hafal lirik ke? Saya tak hafal. Tu dia cakap tak ada lah, dalam ni memang kena hafal. Kena hafal ke kan? Itu yang keluar hal. Ya betul lah. So itu, kalau menari tu boleh lagi tak ni? Yang kalau suruh buat balik tak boleh, tapi tak jadi macam tu. Tak natural macam tu lah kan. Masa tu memanglah kalau kita tengok masa
di flashback back semula tu, itu dapat tengok masa audition tu kan, masa permulaan Mawi memang dia nyanyi tu, dah dengar tu yang lirik mungkin tak hafal tu, yang ada dia ikut lepas tu ada menari macam itu, trademark lah kan. Jadi apabila selepas kata orang tu bergelar juara Akademi Fantasiah ketiga tahun 2005, dia mengubah segala-galanya lah mungkin saya rasa bukan mungkin lagi, memang hakikatnya perubahan itu berlaku apabila mungkin terlalu ramai masa tersebut peminat, banyak golongan sebenarnya pada waktu tersebut. Jadi kita lihat pada waktu tersebut mungkin perubahan yang drastik ada berlaku dalam diri Mawi sendirilah. Ya, sebelum ni sebagai dia orang biasa yang bekerja di kedai makan, yang menguruskan atau mengendalikan karaoke. Sekarang ni duduk di hadapan orang ramai dan ramai sangat peminat, yang boleh saya katakan pada waktu tersebut tak adalah benda tu, tak akan susah nak berulang kembali untuk masa sekarang ni. Dia nak nampak suasana situasi tersebut. Jadi kita nak dengar sebenarnya perkongsian daripada Mawi selepas daripada juara tersebut, apa perubahan yang berlaku dan apa situasi yang berlaku. Jadi kita akan dengar sebentar lagi selepas kita berehat. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, kembali semula ke cerita dan kopi seperti biasa. Cerita kita gali sampai dalam, kopi kita kasih tenang. Okey, kembali semula kepada Mawi. Tadi Mawi, soalan tadi kan, selepas menjadi juara Akademi Fantasiah musim ketiga, ya, maksudnya dapat mengatasi sebenarnya populariti yang musim kedua, musim pertama dan sebagainya. Saya rasa paling berjaya lah sebenarnya pada waktu tersebut di antara yang ada hingga terakhir. Jadi selepas tu perubahan apa yang berlaku pada diri Mawi yang Mawi rasa yang mungkin orang lain tak tahu situasi tersebut? Nak cerita perubahan sangat banyak. Dalam AF selama 3 bulan tu saya dalam tu, saya diputuskan hubungan saya dengan dunia luar. Okey. Maksudnya macam dipenjara lah. Dipenjara. Okey. Handphone tak ada, radio tak ada, TV tak ada, surat khabar tak ada, majalah tak ada. Apa saja dunia luar saya tak tahu cerita. Okey. Kan. Jadi dalam masa 3 bulan tu kita diminta untuk fokus belajar, menyanyi, belajar menari, belajar itu je. Okey. Setiap kali konsert mingguan, producer AF beritahu dekat kita orang semua, dia kata penonton yang ramai-ramai dekat depan tu semuanya dah dibayar oleh pihak Astro. Okey. Jadi korang semua jangan perasan lah. Jangan perasan tu peminat korang. Saya tak pernah tengok AF. Jadi saya percaya apa yang diberitahu oleh producer. Okey. Geng-geng yang dah tengok AF 1, AF 2, dia tahu ini tipu. Kat depan ni semua sebenarnya peminat lah. Tapi saya pegang, ni semua dah dibayar lah. Sebenarnya tujuan producer dia tak nak bagi kita poyo. Okey. Betul lah tu. Kau jangan perasan lah kau popular ke kan. Duduk dalam ni kau belajar aje, kau belajar. Okey. Jadi selepas habis AF, saya nak balik ke kampung. Nak jumpa mak ayah saya. Waktu tu saya dah dikawal lah oleh beberapa orang yang menjaga saya. Bodyguard lah. Benda tu je dah perubahan dalam hidup saya. Maksud saya macam sebelum dulu bebas siapa peduli? peduli? Ya betul. Siapa peduli Mawi? Nak pergi mana kan? Nak pergi mana? Aku nak pergi mancing ke? Aku nak pergi main takraw ke petang-petang? Aku nak pergi beli jagung rebus. Aku nak pergi beli apam balik. Siapa peduli? Betul. Tapi perubahan tu bila saya balik ke kampung, sampai di tol Kulai tu, ramai polis dan escort dah tunggu saya untuk escort saya untuk masuk ke kampung saya, Freda Teknak. Saya cakap, ni poli-poli ramai-ramai ni untuk apa?
Jadi orang yang bawa saya tu, manager yang bawa saya tu, dia cakap, polis ni semua tunggu kau. Polis ni akan escort kau masuk ke kampung. Kenapa? Kau tak tengok jalan ni jam daripada Tol Kulai tu. Jalan jam sampai masuk ke Felda Tek Anak tu. Jadi saya cakap, dia ramai-ramai ni nak pergi mana? Manager tu saya cakap, ni semua nak pergi jumpa lu lah kat kampung. Dia punya ni kan, penangan kata orang tu kan. Cakap, takkan lah, akan macam gini sekali. Teruk sangat, jauh tau Tol Kulai tu. Jauh tu. Rupa-rupanya belah jalan ke sana, jalan Kota Tinggi ke Felda Tek Anak pun sama. Jam kanan dan kiri tu jalan tu kan. Cakap, masa kereta berjalan, polis kat depan ni semua, dia menghalau lah boleh kata kan. Dia mengarahkan kereta-kereta yang dekat jalan ni semua ke tepi. Ke tepi gitu. Dia pasang ada punya siren kan. Ke tepi. Cakap, polis halau kereta semata-mata nak bagi aku lalu. Itu perubahan yang saya rasa macam, apa salah hidup aku boleh jadi macam gini. Sedangkan hanya 3 bulan aku dalam AF, kan macam gini teruk sekali kan. Teruk. Saya rasa benda tu teruk. Sebab satu yang tak pernah, siapa-siapa pun saya tak pernah terfikir nak jadi macam gitu kan. Jadi jalan sepanjang perjalanan tu tengok ramainya orang kan. Masa tu bila kereta dah kena halau ke tepi, masing-masing dah tahu tau, Mawi nak lalu. Jadi masa tu orang ada yang dah keluar kereta, tahan lambai apa semua. Saya tengok orang dalam kereta, real sini ni kan. Sampai masuk ke kampung saya, Masya Allah, ribu orang, ramai sangat. Masa tu saya terfikir, berapa banyak Astro nak bayar. Kalau di kata orang dia ketawa, berapa banyak Astro nak bayar. Ini real ni. Masa saya terdetik benda ni adalah real, air mata saya jatuh. Menangis saya. Sejak bermulanya air mata tu turun, tiap-tiap hari saya akan menangis. Saya tak boleh dengar suara saya dekat radio. Masa tu lagu Salihah lah. Salihah dengan lagu Seroja. Saya dengar kat radio suara saya menangis. Saya buka surat khabar, tengok muka saya menangis. Saya buka TV, tengok muka saya dekat TV, saya menangis. Saya tercari-cari, kenapa aku menangis? Air mata apa ni? Air mata apa? Itu rasa masa tu itu gembira ke ataupun macam apa yang saya boleh cakap air mata tu lah air mata terkejut. Situasi sebenarnya air mata terkejut ni susah nak nampak tau. Kan air mata tak ada duit selalu. Duit tak cukup bang. Ya Allah, apa nak. Air raya minta maaf nangis tu biasa. Air mata terkejut ni susah nak dapat. Betul. So saya dapat jawapan bahawa air mata ni adalah air mata terkejut. Itulah situasi perubahan yang ketara berlaku di awal permulaan selepas kata orang memenangi pertandingan AF tu Jadi mungkin situasi itu tak dirasai oleh orang ramai sebenarnya. Situasi itu mungkin berlaku hanya segelintir. Salah satunya Mawi sendirilah yang dapat merasai situasi tersebut. Jadi daripada peralihan tersebut dari masa ke semasa dan sehingga kini, Mawi sebagai seorang penyanyi, kemudian berlakon, kemudian usahawan kan, sebagai usahawan dan juga sekarang sebagai DJ radio. Banyak semua industri Mawi dah cuba conquer lah, pegang kan. Jadi dibekalkan dengan satu benda yang tidak ada kata orang pengalaman yang zero, hanya berbekalkan 3 bulan di Akademi Pantai Asas sebagai seorang penyanyi. Namun hari ini Mawi dah pergi jauh ke hadapan dalam kata orang industri lah, dan juga sebagai seorang usahawan. Jadi pemindahan daripada satu ke satu tahap itu untuk membina empire masa depan mungkin memerlukan masa dan kekuatan. Jadi di mana kekuatan Mawi sendiri, perancangan untuk masa depan sehingga boleh pergi ke lebih jauh? Terus terang cakap, saya tak pernah terfikir yang saya nak masuk dalam industri hiburan dunia seni ni. Tak pernah terfikir sebab saya tahu tahap saya nak pergi jauh memang susah lah. Dan saya tak pernah ada niat nak jadi orang terkenal dan sebagainya. Tak pernah ada. Cuma bila saya dah termasuk, sebenarnya bila saya kaji balik, hidup kita ni sebenarnya semua Ya. Kalau tak percaya nanti kita check balik kehidupan kita daripada kecil, semua ter.
termasuk AF. Terkeluar. Keluar Saya terkeluar. perlu tu kan. Pertama Itu saya terkeluar. masuk kembali Kemudian balik, termasuk balik, termenang. termenang Jadi bila saya termasuk dalam industri hiburan, dalam dunia nyanyian, Ya. saya mula explore dalam dunia hiburan tu. Saya tengok bukan saja menyanyi yang boleh menjana pendapatan kita. Okey. Saya mula termasuk dalam dunia lakonan. Kan saya berlakon filem Adu Saleha. Filem Adu Saleha tu tak jadi, tak siap lah. Dekat situ saya mula belajar tentang produksi. Okey, boleh buat macam ginilah. Boleh macam. Saya tengok M Nasir direct masa tu kan. Saya tengok dia macam ini, dia buat storyboard gini. Lepas tu saya fikir dalam hati saya, agak-agak aku boleh tak duduk kat kerusi ni depan monitor. Saya masa tu dah tertanam dalam diri macam aku nak jadi macam dia lah. Lepas tu saya mula berlakon cerita Jin Noti. Kan bawah KRU punya production. Lepas tu filem Majika. Filem Majika KRU juga. Jadi kat situ saya mula explore lebih lagi dalam production. Lepas tu saya nampak bahawa dalam dunia hiburan ni bukan saja nyanyian yang boleh menjana. Jadi boleh cuba benda-benda lain. So benda itu yang membuatkan saya rasa macam aku nak buat lah. Tapi saya tak buat lagi masa tu. Maksudnya impian lah, nak cuba tu. Ada impian tu nak buat. Maksud impian ni satu benda yang perlulah ada bagi setiap orang kan. Jadi Mawi ada impian tu untuk kata orang lebih explore lebih besar lagi dalam dunia hiburan sebagai satu perkara yang boleh menjana mungkin pendapatan lah untuk rancangan masa depan. Jadi kita nak dengar juga sebenarnya pengorbanan selepas dah ke arah itu, pengorbanan 7 tahun bela rambut tiba potong nanti kita ceritalah. Kita kembali semula selepas ini dalam Cerita dan Kopi. Ada beberapa segmen. Kita kembali semula dalam Cerita dan Kopi. Seperti biasa, cerita tergali sampai dalam, kopi kita kasih tenang. Okey Mawi, tadi saya sebutlah pasal isu rambut kan, pasal rambut. Kalau awal kemasukan dalam industri hiburan, maksud saya dalam pertandingan ataupun hampir jauh jugalah perjalanan tu, orang kenal Mawi dengan botak tak ada rambut, pendek sangat gitu kan. Dan jadi kata orang tu idola kepada orang ramai yang tiru masa tu kan. Jadi tapi dalam situasi tersebut, dalam dunia hiburan, Mawi pernah tiba-tiba tak ada, tak ada seketika kan. Jadi ke mana hilangnya sebenarnya? Sebelum kembali semula lah. Sebelum kembali sekarang saya ada melalui dua fasa lah. Dua fasa di mana tadi kita cerita tentang fasa kemasyhuran Ya betul. Selepas AF tu betul. Macam mana dia punya pergi tu kan. Sampai Mawi nampaklah pergerakan apa yang nak dibuat semua sebagainya kan. Pergerakan tu satu. Maksudnya dari segi populariti kita okay. Dia, saya rasa dia dah macam, kalau dalam Malaysia ni dia dah macam dekat kemuncak tau. Sebab saya rasa saya beranggapan kebanyakan artis semualah saya rasa dia nak duduk di situ. Betul. Takkan boleh wujudnya perkataan gelombang Sumawi itu yang dikeluarkan oleh Soa sampai ke sekarang lah ni. Yalah, maksudnya nak capai ke situ tu saya rasa semua artis nak benar ke situ. Bel Ngasri 30 tahun lebih dapat bintang paling popular, baru ni dapat 2 tahun lepas. Betul. Tapi saya punya cerita 3 bulan duduk dalam industri, tiba-tiba duduk situ.
Lepas tu 3 tahun lepas tu betul-betul. Betul. 2006 tu dapat yang pertama kan? 2006, 2007, 2008. So benda tu saya rasa satu benda yang sangat tinggi lah untuk saya. Tak ada siapa tak nak, semua nak. Bila tinggi sangat digayat. Okey. Jadi cara nak menerima benda tu, kemasyhuran tu, kau dipuja, kau diangkat terlalu tinggi. Jadi sampai saya saja share sikit. Tak apa, boleh. Sampai saya balik ke kampung untuk pergi semayang maghrib kat kampung. Dia punya lain macam dia, sampai orang Cina, orang India pun masuk masjid. Amoy pakai skirt pendek masuk masjid. Masa tu nak jumpa Mawi kat dalam masjid. Kan kepelik tu. Betul. Maksudnya benda yang macam barang dalam rumah saya, mak saya punya kuali, mak saya punya sudip, sudu garpu, tong gas, orang buat lari semua. Okey. Nak simpan buat kenangan, dia kata. Ambil berkat, dia kata. Kadang-kadang benda tu tak masuk akal sebenarnya. Betul. Rumput depan rumah saya orang cabut. Oh ya. Pasu bunga mak saya orang bawa lari. Daun kat pokok rumah saya tu dicabut, simpan, bawa lari. Nak buat apa? Orang berkemah kat depan rumah saya tu. Tunggu saya nak balik apa semua kan. Dia benda yang macam boleh sampai macam gini Okey, so saya cuma nak bagi bayangan je macam mana dia punya situasi tu lah. Sehinggakan jadi saya ni macam mana pula? Mak saya ni macam mana pula kan? Sampai mak cakap, tonggeng aku nak masak macam mana ni? Tak apa cik, beli baru. Ni semua ni kita nak buat kenangan ni. Nak jumpa Mawi, masa tu Mawi tak boleh lah kan. sebab dah sampai kat masjid tu dah tak boleh bawa balik dah. Saya balik kejap jumpa mak saya suapkan saya bubur merah, bubur putih dulu kan. Mak saya orang Jawa. Dia ada lah. Biasalah dia berkat tu. Dia kata berkat macam tanda syukur kan. Syukur betul. Suapkan saya peluk mak saya. Lepas tu diorang dah bawa saya pergi. Tak boleh duduk rumah. Tidak, rumah saya masa tu dah jadi macam, dia jadi huru-hara. Takut tak terkontrol kan. Betul. Jadi diorang bawa saya lari. Jadi saya cuma nak share situasi tu. Macam mana penerimaan saya dan keluarga saya dengan situasi macam itu. Kan. So okey, tu habis cerita lah. So saya cerita tentang dia punya vibe. Okey. Sampai satu fasa, balik pada soalan tadi, saya diuji dengan penyakit lah. Ada 2 fasa tau. Fasa pertama, saya dikatakan saya ni gila. Saya macam ada masalah mental, dan saya terperangkap dalam alam. Dia panggil alam lah. Alam yang orang lain tak nampak. Tak nampak. Saya terperangkap dalam alam tu lebih kurang 3 bulan. Oh, lama. Duduk dalam alam tu. Hanya isteri saya dan keluarga saya saja yang boleh menerima dan percaya apa saya cerita. Okey, alam tu boleh saya ceritakan sikit. Maksudnya dari segi penglihatan saya ada nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Saya dengar benda orang lain tak dengar. Dia macam tu. So macam mana saya nak keluar daripada alam tu? Kalau tidak akan terus menerus orang akan terus, saya akan terus gila lah. Betul. Dan itu adalah satu penyakit misteri yang saya kena lalui. Kena lalui ketika itu. Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, saya disahkan meninggal dunia. Sampai ke situ sekali. Saya dah meninggal dunia. Kemudian saya dihidupkan semula. 15 minit saya meninggal dunia. So saya dihidupkan semula. Bila dihidupkan semula, tu yang saya bela rambut. Di situlah tu. Saya macam baby. Saya rasa macam saya baby. Dan Mawi tu pun saya tak kenal lah dulu. Mawi tu dah mati. So bila saya sedar, saya hidup balik, isteri saya pun saya tak kenal, keluarga saya tak kenal, anak saya tak kenal, semua saya tak kenal. Jangan kata orang, ni pun saya tak tahu apa. Lampu pun saya tak tahu apa. Ni langsir ke apa semua saya tak tahu. Saya jadi kosong. Fresh. Macam lahir semula. Ya betul. Bila lahir semula tu yang rasa macam, asal aku tak ada rambut betul, saya macam aku nak bela rambut lah. Tu orang marah saya. Bila saya bela rambut, orang marah saya. Ya betul. Cakap, apa mau you rambut panjang tak boleh ni, nampak selekeh dan sebagainya kan. Saya cakap macam,
siapa korang ni Aku ada prinsip aku lah kan. Rupa-rupanya bila saya diingatkan balik, family saya ingatkan balik saya dulu adalah Mawi yang pernah masuk AF, adalah Mawi adalah penyanyi. Mawi dulu gini. Saya baru masuk balik. Oh, aku dulu macam gini. Itu yang punca saya bela rambut. Oh, tu maksudnya bela rambut sehingga 7 tahun lamanya 7 tahun. 7 tahun bela rambut. Maksudnya itu adalah fasah perubahan yang berlaku selepas situasi tersebut. Ya, betul. Dan kembali semula ambil keputusan untuk buang rambut selepas 7 tahun bela. Sayang tu. Kembali semula potong rambut sebab nak comeback. Itulah dia. Saya tak ada pun macam nak comeback. Tapi entahlah. Waktu saya kena sakit tu ni saya nak cerita. Family saya dah tak bagilah saya nyanyi. Dah tak payah nyanyi dah buat kerja-kerja belakang tabir. Kalau boleh tu jaga kebun kelapa sawit arwah bapak saya kan. Maksud tu saya okey je, saya ikutkan je lah family cakap. Tengok saya berehat 6 tahun, saya berehat lebih kurang. Lama kan saya tak menyanyi, saya tak apa. Tapi time tu jugalah orang jemput kita nyanyi juga. Tapi nak tak nak pergi jugalah. Cuma waktu tu memang tak ada keluar TV apa semua tau. Dia jadi macam Mawi hilang ke mana dia ni Betul. Memang saya menghilangkan diri, saya pergi bertapa. Tak serius. Saya pergi mencari jawapan. Saya mencari diri saya yang hilang tu kat mana kan. So lah dalam perjalanan tu tapi ditakdirkan saya masuk balik. Saya memang mungkin Mawi memang sudah ditakdirkan dalam industri ini sebenarnya, walaupun hilang dalam situasi yang sangat lama. Kalau diikut dalam perjalanan tu kan, permulaan tu daripada sebagai seorang pemenang, kemudian melalui fasah yang sangat besar lah bagi saya. Ketika saya pun dengar benda ni, satu dugaan yang besar lah untuk menjadi seorang yang berjaya kan. Jadi apabila dah boleh kembali semula dan boleh menerima situasi seperti dulu permulaan kan, dan kami Mawi dah nyanyi kembali, dah berlakon kembali, lepas tu menerbitkan filem kan, dan terbaru filem pun dah ada keluar kan. Jadi, macam buat filem pun lepas saya mati hidup semula tu. Lepas saya hidup semula tu, saya nak buat selagu pun saya tak percaya orang punya lagu. Saya nak buat lagu sendiri, saya nak tulis lirik sendiri. Saya buat skrip filem, saya nak direct filem. Saya jadi macam apa salah aku semua aku nak buat? Kenapa kan? Sebab lepas benda yang saya lalui tu. Mungkin anugerah lain yang nak diberi. Tak tahu. Mungkin kan. Jadi kita dah melalui banyak tau Mawi cerita pengalaman Mawi sendiri sebagai seorang artis kat Malaysia, daripada popular sangat kembali semula popular kan. Dan mungkin ada kata-kata yang akhir daripada Mawi sendirilah kepada yang di luar sana lah, yang mungkin nak jadi penyanyi ataupun yang nak jadi usahawan ataupun nak terlibat dalam apa-apa juga pekerjaan ataupun apa-apa je kerjaya yang boleh membangkitkan semangat. Sebelum saya jawab tu, saya nak jawab kenapa saya botak balik. Okey, tadi tu kan. Sebab itu hari saya buat PC untuk konsert saya. Betul. InsyaAllah konsert saya 25 Januari. Jangan tak pergi semua kena pergi. Konsert Sumawi 20 tahun. Okey. So 25 bulan 1 tu adalah tarikh di mana Production Astro datang serbu kat rumah saya, buat kejutan untuk saya. So saya pilih tarikh tu. Lokasi di mana tu nanti? Di Megastar Arena Sungai Wang, Kuala Lumpur. Jangan lupa. Kalau nak dapatkan tiket boleh beli online lah di santai.la ataupun santai.la. Boleh beli kat situ lah. Kena booking cepat lah kan. Tu. Jadi masa PC tu dia orang buat kejutan. Dia kata kalau nak buat konsert, Mawi kena botak balik. Sebab dia orang ambil komen-komen netizen dalam media sosial. So dia minta saya botak balik. Jadi hari tu dia tanya saya nak botak balik lah. Tapi saya cakap okey lah, demi konsert saya botak balik. Itu yang bini saya pun sodok lah kepala saya. Kenapa ni lo nak tutup ke? Lihat tu kejap sangat lah kan. Marah producer Kejap sangat lama sikit. Jauh datang ni, cerita pun tak habis lagi ni. Okey, lepas tu apa nasihat tadi tu sikitlah, saya tak berhenti nak nasihat. Tapi saya cuma cakap ni berdasarkan pengalaman saya lah. Nak masuk dalam industri hiburan ni, kau jangan hanya mengejar populariti semata-mata. Populariti itu penting, betul. Tapi yang paling penting sebenarnya kita kena faham dan kita kena tahu apa tugas kita dalam setiap apa kita buat. Maksudnya tak kira apa perkara sekarang tu kan. Nak jadi penyanyi,
jadilah penyanyi yang boleh menyampaikan sesuatu yang manfaat kepada InsyaAllah. pendengar, pada peminat kamu tu. Buatlah lagu-lagu yang boleh menyentuh hati dia untuk mengingat pencipta ke dan sebagainya. Message tu lah yang Message itu. Kalau nak berlakon, nak buat filem dan sebagainya, buatlah filem-filem yang boleh mengisi ruang-ruang kosong anak-anak muda kita, anak cucu kita ni. Jangan biarkan dada-dada anak cucu kita ini dimasukkan dengan anasi-anasi yang tidak bagus. Okey Mami, sebelum kita tutup lah cerita dan kopi pada hari ini, kita nak kalau boleh minta lah sikit Mami kalau boleh nyanyi sikit ke disampaikan untuk kepada kami dalam cerita dan kopi, special untuk cerita dan kopi, dan juga sebelum konsert datang okey. Gua apa Apa-apa je lah. Ni, ada ke apa? Lagu saya kira dekat 100. Ya banyak. Kita tengok dah kat dalam tu. Tu tanya abang cameraman nak lagu apa? Ayah. Oh. Ayalah. Lagu sedih tu. Okey, boleh. Okey. Boleh. Oh, saya nangis nanti ni. Ayah, aku rasa sunyi. Ada reverb kan nanti? Sejak kehilanganmu di dunia ini, di saat ku meniti kejayaan ini. Ayah, aku menyanjungi jasamu yang terlalu agung buatku. Tak daya ku membalas jasa dan budimu. Okay. Terima kasih Mami. Saya jangan teruskan, saya harap, sebab saya dah tak tahan ni. Rindu awak saya kan. Tak apa. Okey, insya-Allah. Terima kasih Mami sebab sudi datang ke Cerita dan Kopi. Dan setakat ini sahaja kita bersiaran, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di siaran yang lain. Jadi itu, assalamualaikum. Terima kasih dari Cerita dan Kopi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.